Salam sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk pendidikan moral tingkatan 1, iaitu unit 14. Tajuknya ialah hindari ketagihan, hidup sejahtera. Sebelum tu, kita akan lihat objektif pembelajaran untuk tajuk ini. Ini merupakan objektif pembelajaran untuk tajuk unit 14, iaitu yang pertama, kita akan kena pasti contoh perlakuan ketagihan yang membawa kemudaratan. Yang kedua, kita akan kena pasti kesan ketagihan terhadap diri remaja. Yang ketiga, kita akan belajar cara mengatasi dan menghindari ketagihan yang memudaratkan remaja. Yang keempat, bagaimana kita menzahirkan perasaan apabila ketagihan yang memudaratkan diri dapat diatasi. Dan yang kelima, cara mengamalkan gaya hidup sihat supaya bebas daripada ketagihan. Pada unit 14, nilai-nilai yang kita belajar adalah tentang nilai rasional, nilai harga diri, nilai kebebasan, nilai kasih sayang dan juga nilai kesederhanaan. Ini merupakan 5 nilai yang terdapat di dalam unit 14 ini. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahawa remaja merupakan harapan negara. Tetapi terdapat ramai remaja zaman sekarang kita lihat memilih gaya hidup yang tidak sihat, seperti merokok, berjudi, minum arak dan juga melayari internet tanpa batasan. Ini yang sering berlaku kepada remaja kini. Apabila remaja terlibat dengan kes salah laku berikut, ia akan menimbulkan masalah sosial sehingga menjejaskan pelajaran, maruah dan juga masa depan remaja. Kita lihat kepada situasi yang pertama, iaitu ketagihan merokok. Ketagihan merokok merupakan masalah utama yang berlaku kini terhadap remaja, di mana remaja umur belasan tahun sudah mula terlibat dengan ketagihan rokok. Seperti yang diketahui, terdapat 90% mangsa yang mati akibat kanser paru-paru terdiri daripada perokok. Kenapa ini berlaku? Kerana di dalam rokok merupakan terdapat satu bahan, iaitu nikotin, yang boleh menyebabkan ketagihan. Ini merupakan masalah utama yang berlaku kepada remaja. Seterusnya, kita lihat kesan ketagihan rokok kepada remaja. Terdapat beberapa kesan yang boleh menyebabkan ketagihan rokok kepada remaja. Kesan yang pertama ialah kesihatan remaja akan terjejas. Sebagai contoh, tangan menggeletar, degupan jantung lebih laju dan pernafasan tidak dalam. Remaja suka untuk tidur dan juga remaja mudah berasa letih. Itu adalah kesan yang pertama, iaitu kesihatan terjejas. Kita lihat kesan yang kedua. Remaja akan terdedah kepada risiko penyakit berbahaya. Contohnya kanser dan juga hilang deria pendengaran. Ini adalah kesan berbahaya jika remaja
terlibat dengan kesalahan rokok. Okey, yang ketiga adalah ketidakstabilan emosi. Okey, ketidakstabilan emosi, contohnya remaja akan mula merasa gelisah, okey, jika tidak memiliki ataupun tidak boleh menghisap rokok, remaja akan berasa gelisah. Okey, dia akan rasa risau, okey, cepat marah. Okey, ini yang selalu berlaku. Okey, remaja akan jadi cepat marah kerana hormon yang ada dalam badannya sudah tidak stabil dan sudah mula dipengaruhi oleh rokok tadi. Jadi emosi remaja terbabit dia jadi tidak stabil lah. Okey, seterusnya adalah kesan ketagihan rokok, iaitu perubahan dari segi fizikal. Okey, perubahan dari segi fizikal maksudnya daripada diri dia lah. Okey, daripada fizikal rupa paras dia. Okey, contohnya cepat berlaku kedutan pada kulit. Maksudnya kulit remaja biasanya halus kan, tetapi dia akan berlaku kedutan lebih awal lah. Okey, maksudnya dia tidak lembut lah. Okey, seperti kebiasaan. Okey, bibir hitam. Okey, bibir yang sepatutnya berwarna merah, okey, dia akan jadi hitam lah jika terlibat dengan kes merokok. Okey, dan gigi menjadi kuning. Okey, ini adalah perubahan fizikal yang berlaku kepada remaja tersebut. Okey, seterusnya yang kelima, kesan ketagihan. Okey, pelajaran akan merosot. Okey, pelajaran akan merosot ni disebabkan oleh rokok, kerana pelajar kebiasaannya yang terlibat dengan rokok ni adalah pelajar yang terlibat dengan masalah sosial. Okey, jadi secara automatiknya kebiasaannya pelajar menjadi tidak berminat untuk belajar. Okey, yang seterusnya kurang tumpuan akibat gian untuk merokok. Okey, maksudnya dia hilang tumpuan, okey, untuk belajar sebab minda dan emosinya sudah dipengaruhi oleh tabiat merokok itu tadilah. Okey, jadi ini adalah 5 kesan jika remaja terlibat dengan ketagihan rokok. Okey, jadi kesan dia adalah sangat besar, membahayalah. Okey, berbahaya dan tidak baiklah untuk diri remaja, untuk perkembangan diri remaja. Okey, seterusnya, okey, cara mengatasi. Okey, tadi kita lihat kesan dia kepada remaja. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana cara mengatasi. Okey, cara mengatasi ketagihan rokok iaitu yang pertama. Okey, yang ni yang paling utama, iaitu menjauhi rakan yang menghisap rokok. Okey, maksudnya kamu perlu memilih rakan ataupun kawan yang baik dan tidak terlibat dengan rokok. Okey, kebiasaannya remaja terlibat dengan ketagihan rokok disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Jadi kamu pilihlah rakan yang baik dan tidak terlibat dengan masalah sosial ini. Okey, seterusnya yang kedua, cara mengatasi yang kedua adalah menanam azam yang kuat untuk berhenti merokok. Okey, jika kamu terlibat dengan rokok, okey, kamu mesti menanam azam supaya untuk berhenti, supaya kamu tidak mengalami ketagihan. Okey, menanam azam yang kuat untuk berhenti merokok. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu berfikiran positif dan katakan tidak pada rokok. Maksudnya kamu perlu berfikiran positif dan kamu mesti abaikan. Okey, mesti abaikan dan tidak lagi terlibat ataupun mendekatkan dengan rokok. Okey, dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk mendapatkan bantuan daripada pakar dan doktor. Okey, kamu perlu
dapatkan bantuan daripada pakar dan juga doktor. Seterusnya, masalah yang kedua adalah seterusnya, masalah sosial yang seterusnya adalah ketagihan penggunaan internet. Seperti yang kita tahu, internet merupakan satu medium yang sangat penting yang digunakan sekarang. Tetapi jika kita melayari ataupun selalu menggunakan internet, dia boleh menjadikan kita ketagihan dan membahaya kepada kesihatan jika dilayari secara berlebihan. Remaja sepatutnya bertanggungjawab ketika menggunakan internet agar mendatangkan kebaikan kepada mereka. Mereka perlu mengelakkan diri daripada melayari internet terlalu lama. Jadi kalau kamu menggunakan internet, kamu hanya menggunakan untuk yang penting sahaja dan tidak terlalu lama. Seperti yang kita tahu, media sosial sekarang yang popular adalah Facebook, Twitter, Instagram. Ada lagi TikTok. Itu merupakan media sosial yang selalu digunakan oleh remaja. Kita lihat banyak remaja terlibat ataupun mengalami ketagihan untuk melayari internet. Jadi ini adalah gaya hidup yang tidak sihat dan sangat tidak baiklah kepada diri remaja. Kamu boleh menggunakan internet, tapi perlu hadkan penggunaan supaya kamu tidak melayarinya secara berlebihan. Seterusnya kita lihat kesan ketagihan internet kepada remaja. Yang pertama, kesihatan terjejas. Seperti mata menjadi rabun dan wujudnya obesiti. Ni mata awak ni akan jadi tidak sihat lah. Dan wujud obesiti. Obesiti ni disebabkan oleh kemungkinan kamu tidak exercise atau bersenam. Makan makanan ringan sambil melayari internet, kamu boleh menyebabkan diri menjadi obesiti. Obesiti ni kegemukan. Seterusnya yang kedua, kesan ketagihan yang kedua, pencemaran minda kerana mudah terdedah kepada maklumat yang tidak berfaedah. Kamu selalu melihat contohnya isu-isu yang tidak baik lah. Isu-isu yang tidak baik ataupun video-video yang tidak baik, dia akan mengganggu minda kamu lah. Yang ketiga, kamu akan berasa berasa letih, mengantuk, lemah badan dan hilang tumpuan terhadap pelajaran. Yang keempat, leka dan membuang masa sehingga mengabaikan tanggungjawab. Ini merupakan kesan ketagihan internet terhadap remaja. Ada 4 kesan ketagihan internet terhadap remaja. Seterusnya kita pergi kepada masalah sosial kepada remaja yang seterusnya, iaitu ketagihan arak. Arak merupakan satu minuman, minuman beralkohol, yang sepatutnya tidak diminum ataupun diambil oleh remaja. Kerana arak kita tahu dia satu benda yang boleh memabukkan dan dia tergolong juga sebagai dadah lah, yang dapat memberikan kesan kepada sistem saraf dan otak manusia. Kandungan bahan kimia dalam arak bertindak balas dan memberikan kesan kepada tubuh badan anda, seperti yang ditunjukkan dalam merajah di sebelah. Seterusnya, ini merupakan kesan ketagihan arak.
okey, terhadap remaja. Okey, jika remaja terlibat dengan ketagihan arak, okey, dia akan yang pertama, hilang pertimbangan diri. Okey, contohnya dia mudah marah sehingga boleh mencederakan ahli keluarga. Dia jadi cepat marah lah. Okey, dia hilang pertimbangan, dia mudah marah, cepat marah dan dia boleh mencederakan orang lain lah. Okey, yang kedua, kesan dia iaitu kesihatan terjejas. Okey, maksudnya dia akan mengalami masalah kesihatan. Contohnya penyakit gastrik. Gastrik ni sakit pada bahagian perut lah. Okey, hilang ingatan. Okey, dia tidak sedar dah hilang ingatan. Dan juga jika terlalu berlebihan juga akan boleh menyebabkan sehingga koma. Koma ni tidak sedarkan diri lah, tidak sedarkan diri. Okey, seterusnya yang ketiga, okey, kesan dia akan menyebabkan masa depan remaja akan terjejas. Okey, contohnya didenda dan dibuang sekolah. Okey, jika remaja terlibat dengan ketagihan arak, okey, dia boleh didenda dan dibuang sekolah. Okey, yang keempat, hilang harga diri. Okey, hilang harga diri contohnya tidak disukai kawan. Ini yang selalu berlaku. Okey, orang yang terlibat dengan penyalahgunaan arak, okey, dia akan hilang rakan lah. Okey, rakan. Kerana rakan akan menjauhi daripada dia. Okey. Okey, cara mengatasi ketagihan arak. Okey, macam mana kita nak mengatasi ketagihan arak? Okey, yang pertama, lakukan aktiviti menenangkan diri. Okey, ni kamu buatlah apa-apa aktiviti yang boleh menenangkan diri kamu. Contohnya bersenam, bersukan, okey, memancing, bersia-sia, okey, dengan ahli keluarga kan. Okey, buat apa saja aktiviti lah, berkebun, tu boleh meningkatkan ataupun mengatasi ketagihan arak. Okey, yang kedua, berpegang teguh kepada agama. Maksudnya kamu kena solat lah. Okey, kena solat dan sentiasa berpegang teguh kepada agama, dekatkan diri dengan agama, okey, dengan Tuhan. Okey, yang ketiga, okey, mengawal nafsu diri. Okey, jadi kamu kena kawal lah. Okey, jika kamu lihat benda tu, okey, kamu mesti menjauhkan dirilah. Okey, dan yang keempat, okey, mendapatkan sokongan sosial. Okey, sokongan sosial ni daripada siapa? Okey, daripada ibu bapa, okey, daripada masyarakat, daripada rakan-rakan dan juga daripada guru. Okey, itu contoh kamu boleh dapatkan sokongan sosial. Okey, daripada guru kaunseling. Okey, banyak yang kamu boleh dapatkan sokongan sosial. Okey, jadi dah tamat tentang tajuk unit 14. Okey, ini merupakan soalan pengukuhan. Okey, jadi di sini ada 12 soalan. Okey, 12 soalan. Okey, jadi kamu baca soalan dan kamu tandakan ya ataupun tidak. Okey, ya ataupun tidak. Okey, 12 soalan ini dan kamu lihat jika jawapan kamu yang kamu tanda ya tu kurang daripada 5, iaitu 0 hingga 5. Okey, kamu akan dapat jawapan tahniah. Okey, kerana kamu menggunakan media sosial dengan bijak. Okey, jika kamu mendapat markah 6 hingga 7, okey, ada dia punya dia punya sebab lah. Okey, dia punya sebab. Okey, dan 8 hingga 12, okey, apa akibat dia? Okey, ni soalan pengukuhan. Okey, kamu boleh jawab ya ataupun tidak. Okay. Dan yang terakhir,
iaitu penilaian. Okey, penilaian. Okey, yang ni kamu perlu belajar ataupun berusaha untuk mendapatkan macam mana untuk menulis jawapan yang bersesuaian dengan soalan. Okey, jadi soalan penilaian ni pelajar perlu jawab dalam buku latihan. Okey, so